اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surat 21, penggang bawah sekali tu, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan berpegang dengan dalil yang keji ini, banyak jatuh. Mana banyak jatuh, yakni banyak berlaku di atas manusia. Istimewa lebih-lebih lagi. Istimewa ni lebih-lebih lagi. Raja-raja dan pembesar, bila ni tak kala hendak mengzalim akan orang atau hendak berzina, dan sangka mereka itu manusia akan lepas daripada murka dan seksa Allah ke atas mereka tadi. Dan jika menyertai dalil ini dengan menghalal umpama zalim ataupun zina, maka tiada syak pada kufurnya, wal'iyazabillah. Maka tiada syak pada kufurnya, na'udzubillahi min zalik. Dan berpegang dengan dalil yang keji ini, berpegang dengan dalil yang keji ini. Dalil yang keji mana? Dalil yang keji ini berdalilkan kejahatan dengan iradah Allah. Berdalil di sini beralasan, berhujjah. Perkara maksiat yang berlaku ni, perkara jahat yang berlaku ni, iradah Allah. Ni dia panggil dalil yang keji ini, hujjah yang keji ini. Dalil yang keji ini, hujjah yang keji ini, maknanya tajuk atas tu kan, berdalil pada kejahatan dengan iradah. Mana berhujjah pada kejahatan yang dikerjakan, berhujjah dengan iradah. Maknanya perkara maksiat yang saya buat ni, perkara yang jahat yang tak elok saya buat ni, mari daripada iradah Allah kan. Allah yang kehendak apa yang berlaku. Mana apa ni qada Allah kan, ni benda maksiat, benda jahat, benda tak saya buat ni. Ni panggil apa ni? Berdalil yang keji, mana berhujjah yang keji ni. Dan berpegang dengan dalil ini, berpegang ni bukan akidah ni, berpegang dengan makna beramal. Dan berpegang makna beramal dengan dalil yang keji ini, berhujjah kejahatan dengan qada Allah, banyak jatuh, banyak berlaku di atas manusia. Banyak manusia pesen ni. Hak
berpegang ni, berpegang hak sining, hak berhujah ni dengan percakapan. Maksiat yang saya buat ni, perkara jahat yang saya buat ni, perkara yang tak baik yang saya buat ni, mari daripada iradah Allah dah ni. Allah yang menghendaki, Allah yang mengqadakkan. Saya ni la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tak ada upaya nak mengerjakan taat, melainkan kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh tinggal maksiat ni sebab Allah tidak kehendaklah ni. Kalau Allah kehendak saya tinggal maksiat, tak berlakulah maksiat ni. Ni. Berhujah yang keji ini sebab haram ni. Berhujah seumpama ni banyak berlaku di atas manusia. Banyak berlaku di atas manusia. Manusia yang mana ni? Manusia yang ada ilmu, ada ilmu akidah, tapi amal syariatnya tak baik. Apa dah ni? Sebab dulu-dulu ni, cerita dulu-dulu ni bab akidah, bab simple saja. Tu tak dah. Dah rukun iman yang keenam nyata sangat kan, baik jahat qada qadar Allah, baik jahat qada qadar Allah. Jadi bab pegangan ni sahih gitu belaka. Tapi dia buat cakap mulut pula dah ni, nak buat sebagai hujah pula dah. Haram tu. Haram tak haram dia langgar. Ni. Kenapa ni? Orang yang tak taat zahir. Pegangan dak kosek dah. Baik jahat tu qada Allah dak kosek dak tu nya. Kalau hak tu tak ada dak cerita orang pasal ni. Dak panggil orang pasal ni. Tak masuk dalam book BOOK tu lah. Book ke apa gitu lah. Kita cakap kan, dak masuk book budak ni. Apa dah? Oh tak ambil kira ni, dak pakar sangat. Kalau perkara jahat tidak berpegang itu qada Allah, tak masuk book, tak pakar langsung ni. Tu rukun mak kenang tu kan. Baik jahat qada qadar Allah. Tak ada hak ni. Balik awal orang gila ni kan, balik awal. Ada benda ni. Tapi hak tu tetap dah. Rukun mak kenang tetap dah. Baik jahat iradah dan kudrah Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala tu tetap. Tiba-tiba dia buat hujah dia pula dah Dia buat alasan pula dah Mana boleh buat gitu? Dia buat gitu ni haram ni sebab syariat zahir. Tapi haram tak haram pun banyak ni orang pakai pasal ni. Ni cerita dulu Kita alhamdulillah tak ada pasal tu. Biasa jumpa dengan orang cerita benda jahat qada Allah, cerita benda maksiat qada Allah, buat salah qada Allah. Dia cakap buat hujah, buat sebagai dalil, buat sebagai alasan. Tak berlaku. Hak baik kita sandar Tuhan, hak buruk kita tak sandar Tuhan. Tapi malang tadi lah, hak malang ni hak tak masuk buku. Cakap hak baik daripada Allah, hak buruk daripada kita, hak tu pegangan dia. Hak dia cakap tu itulah pegangan. Tu ada benda kan. Tu dia pegang jak balik. Daripada dia balik dia sampai umur tu, itulah pegangan dia ni. Hak baik je qada qadar, hak jahat takkan hak benda Tuhan marah, Tuhan qada qadar juga. Hak tu dah tak sebut sungguh ni. Tak sebut. Hak peseng ni hak menyandar kejahatan kepada Allah macam sebut dia mengulpah.
Hak ni kita boleh pegang lalu dah ni. Kamu ni pesen apa ni? Cakap-cakap sandar benda buat Allah tu haram tu. Kita boleh pegang lalu, boleh nasihat, boleh tegur lalu dah. Tapi kalau cakap molek yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita, pada diri kita sendiri, kamu yang merosakkan diri kamu sendiri, kamu yang menjerumuskan diri kamu dalam kebinasaan, kamu yang menzalimi diri kamu sendiri, kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah Ta'ala tidak menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang merosakkan diri mereka sendiri. Mereka yang menjerumuskan diri mereka dalam kebinasaan. Mereka lah. Ini cakap syariat kita nak cakap gitu lah. Tiba-tiba benda buruk tu memang tak ada kena-kena dengan iradah dan kudrah Allah di pegangan. Hak ni bokeh rukun iman yang keenam. Sebut berulang kali dah hak dah atas tu cerita dah. Orang berpegang seumpama ni Mu'tazilah ni khilaf ulama kafir. Kafir kekal neraka selama-lamanya walaupun semain puasa sekalipun. Satu pandangan mengatakan dah ubuh kafir lah, tapi pegangan yang dosa besar, pegangan yang bid'ah, pegangan yang sesat, walaupun tak hukum kafir, walaupun semayang sah, walaupun puasa sah, walaupun pergi Mekah sah, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikah akan catat sebesar-besar dosa setiap saat kepadanya, walaupun ketika tengah semayang, walaupun dalam bulan Ramadan, walaupun duduk tanah haram Mekah Madinah sekalipun. Ini hak pandang kata hak tak kafir. Satu pandangan kafir tu kekal neraka selama-lamanya. Hak ni salah, hak ni tak ada benda lah. Tak ada. Tak ada. Tapi kalau pegang pasal ni, akidah masing-masing tak ada kita boleh tegur, boleh betul. Apa? Cakap tadilah. Kamu merosakkan diri kamu. Kamu yang menjerumuskan diri kamu dalam kebinasaan. Kamu yang menzalimi diri kamu. Itulah cakapannya. Pegangan tidak hanya dah pegangan orang. Pegangan tetap daripada awal lagi, daripada budak lagi. Ajar nak ajar mula-mula ajar kenal Tuhan kan. Bila nak ajar kenal Tuhan, ajarlah. Baik ni mari daripada Tuhan, jahat ni mari daripada Tuhan, tu mari kenal Tuhan. Hak dia belaka tu, hak Tuhan belaka. Ajar kenal Tuhan tu ilmu hak mula-mula. Barulah tiba-tiba dia buat cakap main pula dah ni sebuah percakapan hak buruk pun disebut Tuhan juga. Hang nak cerita sini. Ada ni. Hang nak cerita sini. Tapi kita berat sebelah tadi tu. Pegangan tak ada. Cakap molek. Macam sebut sama tu lah. Tu orang ngajar, orang ceramah, orang tazkirah, yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan diri saya sendiri. Tu pegangan saya je. Di waktu pegangan habis tu adab percakapan pegangan rukun iman yang keenam. Maknanya buta agama, buta tapak agama. Rajin buat ibadat, ngaji Quran rajin, belajar ilmu tajwid, ilmu qiraah rajin, tapi akidah Qurannya tak ada. Ni Quran kalau nak balik ni orang baca Al-Quran tapi tidak berakidah dengan akidah Al-Quran. Quran kalau nak balik. Ni golongan-golongan yang ditipu oleh syaitan atas rupa kebajikan. Atas rupa kebajikan. Rupa kebajikan semayang rajin, puasa rajin, ngaji Quran rajin, berzikir rajin, akidah sesat. Tu syaitan tipu daya atas rupa kebajikan. Jadi rajin buat ambil, buat. Siapa? Dah akidah sesat, tak pakai rawa-rawa. Ni ilmu akidah ni. Ni ilmu pertama ni. Berjemaah rajin sangat mari masjid.
Ada buat gapo-gapo rajin sangat main masjid. Tapi belajar tak ambo. Ni dah masuk kiam laki ni. Dah masuk kiam. Gapo-gapo rajin. Gotong royong ke gapo rajin. Tapi jangan ngajar lah. Ngajar tak deli. Honing ni dia kena ni. Kena apa ni? Brainwash. Apa dia panggil? Brainwash. Kau panggil apa? Kena bubuh di mana-mana ni. Ni hok. Panggil apa? Brainwash dah. Mana kena pergi setempat, kena kenal molek. Agama ni apa? Ada tapak dia, akidah. Ada tiang dia, semayang. Lepas tu ada cabang-cabang agama. Kena brainwash, kena bercerita agama ni. Kau tidak dia buat koksi gitu je. Ni. Siang kadang-kadang. Sebab apa? Sebab dia tak ada garis panduan. Abang apa? Kem polis semangat ke apa begitu. Gitulah kena gitu. Sungguh. Tai buat apa-apa penuh. Tai mengajar dak nita. Kata pelik manusia ni. Ramai-ramai toh main bandok tinggal tu ayah haji mak haji. Tapi belajar tak ambuh. Ilmu akidah pun tak ambuh. Nak agama apa? Ilmu akidah pun tak peduli, nak agama apa? Tu kata kena brainwash, kena basuh semula. Sebab ni kadang-kadang pemahaman yang tak betul daripada budak gini kadang-kadang. Pemahaman seumpama ni tertanah ada budak lagi. Daripada budak semayang awang puasa awang ngaji Quran biar pandai awang Tapi akidah Quran ada tak ditekan? Ada. Rajin semayang awang ada tak tekan bab ilmu semayang? Tak ada. Jadi akhirnya semayang tanpa ilmu. Baca Quran tanpa akidah Al-Quran. Ni jadi siapa ketua jadi kena terbalik kena betul balik minda tu pemahaman dia sangat salah faham dalam bab agama. Walaupun nampak rajin semayang, ilmu semayang tak ngaji. Walaupun rajin berjemaah, hukum hakam berjemaah, syarat-syarat berjemaah tak belajar pun. Tapi yang mula-mula tu akidah macam mana? Tak deli pun. Bila cerita bab akidah kemudian, tak boleh nak terima tak faham, tak mengaji lalu dah. Terpulang. Ingat kena buat amal gitu tanpa akidah. Amal apa? Pemahaman salah ni mari daripada ni. Daripada asal dia gitu dah. Lepas tu kita sebagai ibu bapa, faham molek agama ke anak kita. Ajar Quran, ajar akidah Quran. Bukan ajar baca je. Suruh semayang, ajar hukum hakam semayang. Tu dia budak kena gitu dah. Pandai ni. Macam tadi lah semayang, puasa, ngaji Quran, ilmu semayang tak ngaji, ilmu ini ni, ilmu puasa tak ngaji, baca Quran, akidah Quran tak peduli, hanya setakat bertuahnya anak-anak ni. Jadi buat khatam Quran daripada kau budak lagi. Khatam Quran, akidah Quran macam mana? Ni. Faham masalah ni akan bawa sampai ketua, kadang-kadang sampai ke mati. Itu bahagian masing-masing. Ada benda tu. Ada benda. Jadi bab pegangan tetap baik, jahat, qada Allah. Tetapi tidak harus kita menyandarkan perkara jahat kepada qada Allah Subhanahu wa taala nisbah percakapan. Tidak harus, yakni haram serta dosa besar. Kita buat salah, kita sandar kesalahan kita kepada qada Allah, hukumnya haram nisbah percakapan. Nisbah pegangan kita rukun iman yang keenam, melainkan terdahulu dalam kitab kita terang dah, melainkan kerana nak lepas daripada cercaan orang ke atas kita melakukan kesalahan, kemudian kita sudah insaf, kita sudah bertaubat, tiba-tiba orang masih lagi mengungkit-ngungkit kesalahan lampau kita pun nak kena dah hak berlaku tu qada Allah, atau syarat benarkan. Sebab kita sandar perkara jahat pada qada Allah bukan nak lepaskan daripada hukuman,
Bukan nak nampak kita ni ni macam orang baik dak. Kita hanya nak lepas daripada duduk kata sangat. Duk ukit apa lagi kesalahan lama, kita berubah dah, kita bertaubat dah. Apa nak ukit-ukit lagi? Kita bersandar kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat mengharuskan. Sebagaimana dalam hadis Muslim, ruh Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan ruh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada berlaku hujah antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa pun berkaitan dengan makan wa khuldi tu lah, turun kepada bumi apa semua. Maka Nabi Adam alaihissalam pun tanya kepada Nabi Musa alaihissalam, asalumuni ala amrin qaddarahullahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Adakah kamu nak cerca atas aku atas perkara yang telah menetapkan oleh Allah atas aku sebelum lagi menjadi oleh Allah akan aku 40 tahun? Mana apa? Netak mana ni? Hak malaikat catat daripada Lauh Mahfuz dalam suhu malaikat 40 tahun sebelum lagi dijadikan Nabi Adam. Mana apa? Nabi Adam akan turun ke bumi dengan sebab makan buah khuldi. Catat dah situnya 40 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Ada ni. Jadi Nabi Adam alaihissalam sandar kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, hak makan buah khuldi tu. Mana boleh sandar ke Tuhan? Sebab benda tu benda salah. Sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab nak lepas daripada Nabi Musa AS tanya lagi Nabi Adam AS. Nabi Adam sudah bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesalahan di situ nanti kita mengaji sifat amanah. Atau kena ngaji pula situ tu. Sifat amanah. Panjang pula bicara sifat amanah. Amanah dengan mana apa? Nabi Rasul sama sekali tidak akan melakukan perkara yang dilarang, sama ada sebelum jadi Rasul sama telah selepas di Rasul. Jadi macam Nabi Adam itu banyak pula pembicaraan di situ. Di situ timbulnya hak Nabi Adam makan tu dak salah. Salah ijtihad. Sebab Tuhan kata la taqraba hazihi syajarah, jangan kamu berdua hampiri ini pokok. Hazihi isim isyarah yang muayyanah, ini pokok. Nabi Adam lagi makan buah khuldi, pokok lain. Itu pandangan ulama. Sebab apa? Sebab amanah seorang rasul daripada sebelum jadi rasul lagi. Itu atas pandangan hak kata seumpama tu. Tapi ada pandangan sifat amanah, sifat rasul lepas jadi rasul lah. Nabi Adam duduk di syurga ni dak rasul pun. Maka berlaku kesilapan, tu perkara harus sahaja. Sebab apa? Sebab belum jadi rasul lagi. Tu kena ngaji pula bab sifat amanah. Kan kita ngaji sifat amanah kan? Terpelihara tidak melakukan perkara dilarang. Sama ada pada masa kecil ataupun pada masa besar. Sama ada sebelum dilantik menjadi Rasul ataupun selepas dilantik di Rasul, tak akan berlaku benda yang Tuhan larang. Jadi macam Nabi Adam, masa tu dah di Rasul lagi tu. Macam mana tu makan buah khuldi? Kena takwil lah, kena pusing. Biar jadi tak salah. Jadi bukan benda yang disalah situ, salah ijtihad. Lepas tu panjang pula pembicaraan tu. Lepas tu Nabi Adam alaihissalam bertaubah tu. Bertaubah orang lebih. Tak salah pun, tak molek dah tu. Bertaubah nah. Tu orang lebih. Orang kurang ni dosa jelas-jelas pun taubat malah. Ni orang lebih tak salah pun bertaubah. Tu. Pandai ni. Atau kena ngaji pula tu sifat amanah. Sebab amanah Rasul bersifat dengan amanah ni hak timbul khilafnya sebelum jadi Rasul. Hak lepas di Rasul tu ijma' ulama' dah tunya selepas di Rasul mustahil sama sekali berlaku perkara khianah, melakukan perkara Tuhan mustahil sama sekali. Sebelum di Rasul sebelum
Sebab amanah ni sifat rasul. Macam Nabi kita umur 40 baru jadi rasul. Dan sebelum tu? Sebelum tu. Sebab kita bicara sifat rasul. Situ timbul khilaf ulama. Sebelum tu harus tidak berlaku benda yang salah. Sebelum dia rasul, yang ijma' ulama tak berlaku benda yang keji. Mencuri mustahil sama sekali. Walaupun itu rasul, belum lagi dia rasul. Berzina mustahil sama sekali. Bercakap bohong mustahil sama sekali. Mana ni? Lepas tu kesalahan-kesalahan kecil yang lain harus berlaku. Betul pada satu pandangan. Ada ni? Harus tidak ngaji dah. Mustahil juga walaupun sebenarnya dia rasul. Macam mana Nabi Adam macam Khuldi. Kena ngaji pula tu, kena kemas situ. Cuma nak ceritanya Nabi Adam AS sandar makan Khuldi itu kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sebab dipersoalkan oleh Nabi Musa AS. Kenapa? Nak elok daripada cercaan, maka syarak mengharuskan. Selain itu tak boleh sama sekali kita menyandarkan perkara yang jahat kepada iradah Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dalam masa kita nak mengajar akidah, nak ajar akidah pada anak-anak kita, kita ceritalah rukun iman keenam, baik jahat, datang daripada qada qadar, datang dari iradah dan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu kena jaga, ajarlah pula. Ni pegangan. Jangan kamu duduk sandar Tuhan, ni sebuah percakapan. Kalau sandar kepada Tuhan ni sebuah percakapan, hukumnya haram serta dosa besar. Dan berpegang dengan dalil yang keji ini, hujah yang keji ini, menyandar perkara jahat kepada iradah Allah ni keji ni, haram dosa besar ni. Berpegang dengan dalil yang keji ini, berpegang makna beramal lah. Berpegang akidah masing-masing ni beramal. Banyak jatuh, banyak berlaku di atas manusia. Istimewa, lebih-lebih lagi istimewa tu. Istimewa ni bukan hak keistimewaan tu. Di istimewa ni maksudnya lebih hebat dari orang lain tau. Dan ni istimewa ni makna lebih lagi. Itu istimewa. Bukan istimewa dengan makna ni hak keistimewaan. Ni hak keistimewaan ni. Bukan ni. Istimewa dengan makna lebih lagi. Raja-raja dan pembesar hak paling suka berhujah, dan ni berhujah dengan dalil yang keji ni. Ni. Dia kata raja-raja dan pembesar. Ni pula ni. Bila ni banyak berlaku di atas manusia ni berhujah dengan dalil yang keji ni, tak kala hendak menzalimi akan orang atau hendak berzina, nak zalim ke orang, nak rapah barang orang, kehendak Allah. Dia nak berzina, kehendak Allah. Ni biasa ni kitab. Sebut seumpama tu. Banyak berlaku di kalangan manusia. Lebih-lebih lagi orang yang ada kuasa, nak menzalimi orang, sandar kepada iradah Allah. Nak berzina, sandar pada iradah Allah. Dan sangka mereka itu, manusia ni, akan lepas dia murka dan seksa Allah ke atasnya. Kenapa? Kan hak dia buat teman Tuhan juga. Kan Tuhan nak murka pula. Takkan Tuhan nak seksa juga. Tuhan nak murka kerana menzalimi orang. Dan menzalimi orang tu mari mana? Mari daripada iradah Allah kan. Dia berzina, Tuhan nak murka. Kenapa? Kan berzina tu kan iradah Allah kan. Disangka gitu. Disangka tak dosa lah dia, tak salah lah dia. Walah haram dosa besar. Bukan setakat haram, bukan setakat dosa besar. Dan jika menyertai dalil ini dengan menghalalkan umpama zalim dan zina, dia menzalimi orang, disandar pada iradah Allah, kosak dianya tujuan dia nak menghalalkan perbuatan zalim. Dia berzina, kemudian menyandarkan zina tu kepada iradah Allah,
dengan tujuan, dengan kosak nak menghalalkan zina, apa hukumnya? Maka tidak syak pada kufurnya. Tak ada ragu-ragu dah, ini kufur. Kemudian doa, na'udzubillahi min zalik, kami berlindung dengan Allah daripada demikian kekufuran. Dia benda buat berat ni, kita disunatkan berdoa, na'udzubillah, a'udzubillah, wal iyazabillah. Gitu kan, cerita benda-benda hak berat-berat. Ini kafir ni, wal iyazabillah, na'udzubillah, a'udzubillah. Na'u ni kami, a'udzubillah saya, tu je lah. A'udzubillahi min zalik. Zalik tu demikian tu lah. Tapi setakat a'udzubillah tak apa dah. Na'udzubillah pun tak apa dah. Wal iyazabillah, wal iyazubillah tak apa dah. Kami berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah. Sebab apa ni kufur ni? Hak ni lah hak sebesar-besar dosa ni, yang tidak akan diampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu minta berlindung. Jadi dia menyandar perbuatan zalim zina kepada irada Allah, kosak dia nak menghalalkan. Bukan setakat haram dosa besar dah, maka tidak syak pada kufurnya. Tak ragu dah, kafir dianya. Kufur, Rumi tulis ke mana? Rumi tulis ke mana? Kaf ra dah, kufur. Kalau kafir, kaf alif ra kafir, nikah ra kufur. Dah apa beza kufur dengan kafir? Kafir tu orang ni, macam Islam dengan Muslim itulah, iman dengan mukmin, gitulah beza dia. Muslim tu orang Islam tu, mukmin tu orang beriman, kafir orang kufur. Gitulah ada ni. Kadang-kadang sebut Islam, Muslim, iman, mukmin, ihsan, muhsin. Samalah. Kufur, kafir. Kufur ni perbuatan tu, menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah untuk menghalalkan. Itu percakapan kufur. Orang cakap gini dipanggil kafir orang tu. Ni kufur ni percakapan tu. Tujuan dia nak menghalalkan perbuatan zalim yang haram ijma' ulama, nak menghalalkan perbuatan zina yang ijma' ulama. Jatuh kufur orang ni, wal iyazabillah. Ataupun kosak dia nak menghina Allah. Nak menghina Allah. Dan menghina Allah macam mana ni? Orang mai duduk ni nasihat dia semua, kenapa kamu ni, bila nak bertaubat, bila nak berubah, kenapa orang duduk tekan dia ni. Dia pun hak aku duk buat ni, benda hak tak molek, benda keji, benda huduh ni, benda duk kata macam-macam ni, mari daripada mana sebenarnya? Mari daripada Allah yang buat gini ni. Tu je nak menghina Allah, kufur, wal iyazabillah. Jangan duk cakap lebih kurang ni. Mai duk marah kita macam-macam. Hak berlaku ni Allah ni. Apa tujuan dia? Tujuan nak menghina Allah. Maka itu kufur ni, wal iyazabillah. Tujuan nak menghalalkan, kufur ni, wal iyazabillah. Kalau semata-mata dia nak sandar, nak lepas daripada nampak dia tu jahat sangat atau haram, dosa besar, kita jaga molek. Tapi perbuatan hak kata banyak berlaku tu, banyak berlaku sungguh lah. Banyak berlaku menyandarkan perkara jahat kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya buat zalim. Time kita buat molek, time kita buat baik, tengok pula siapa buat baik kamu ni. Dia dah. Time dia buat zalim, time buat nanya ke orang, orang dah Tuhan kehendak dah, tak ada bahagianmu. Tuhan pula nak kata gua ni. Time buat baik, time tolong orang. Tapi tolong orang pun bukan tolong dengan duit poket dia. Dia hanya ditugaskan, diamanahkan supaya berkhidmat.
Beri bantuan kepada orang ramai. Duit poket dia ke? Dah. Dia berkhidmat tu pun ada gaji suku sakat pula. Dia hanya ditugaskan sahaja. Siapa yang ditolong, ingat baik tu, saya tolong awak tu. Ingat balik tu, kalau awak buat berkau, saya takkan beri kat awak tu. Makan macam hak dia je. Tapi time dia nak sekat. Sekat ni pula hak orang tu. Orang tu berkelayakan, disandar pula ke Tuhan. Ada ni. Nak cerita ni benda baik yang kita buat. Memang duit poket kita sendiri pun kita tak nak ungkit-ungkit. Tak nak ungkit-ungkit. Duit poket kita sendiri pun kalau kita nak sekat, tak mau beri kerana agama, hak tu macam dalam surah Munafikun tu. Ni. Surah Munafikun tu. Mula ayat dia. Yaziri, ambil Quran sekejap. Mana? Surah Munafikun, surah Jumaah. Surah Munafikun, surah Jumaah. Ingat dah ingat. Bukan ngapa. Ingat dah ingat, duk pondok pasti tumbuh. Tuk guru isyak malam Jumaat. Semayang fardu Jumaat. Rakaat pertama surah Jumaat, rakaat kedua surah Munafikun. Jadi surah Jumaat Munafikun ni balik kampung tengok sikit-sikit je. Ingat lalu dah. Sebab tu guru isyak malam Jumaat, semayang fardu Jumaat, rakaat pertama lepas Fatihah surah Jumaat. Rakaat kedua lepas Fatihah surah Munafikun. Tu baca 2 kali seminggu. Jadi kita duk ngaji pondok ni jadi ingat. Tapi balik rumah tu kena tengok semula lah susunan ayat. Jadi ingat. Baik memang tu dah tinggal. Isyak malam Jumaat, semayang fardu Jumaat, surah Jumaat, surah Munafikun. Pilihan yang kedua, sabih dengan hal atas. Dua-dua ni kalau kampung tu imam tak buat. Kalau kampung tu imam tak buat. Sabih dengan hal atas. Tak ada tu imam tak ingat. Kenapa tak baca? Isyak malam Jumaat, sabih dengan hal atas. Sembahyang fardu Jumaat, pilihan kedua, sabih dengan hal atas. Kenapa tak baca? Kalau tu imam tak hafaz Al-Quran, Jumaat Munafikun mungkin tak ingat. Tapi kalau tu imam hafaz Al-Quran pun tak baca juga Jumaat Munafikun. Dia baca ke surah lain. Hak sunnah-sunnah ni ditinggalkan. Dia baca surah ikut kehendak dia je. Maghrib malam Jumaat kuliah dengan qul huwallah, jangan ambil surah lain. Subuh sejadah dengan dahri, sejadah dengan al-insan. Jangan duk tukar-tukar. Ni dak subuh pagi Jumaat surah sejadah, tak habis dia baca, hujung dia baca rakaat kedua pula, baki surah sejadah. Kalau rakaat pertama dia tak sudah surah sejadah, rakaat kedua tetap dahri, bukan sambung surah sejadah. Kalau dia baca surah sejadah rakaat pertama, di sujud sejadah, dia naik rakaat kedua, dia tak sudah rakaat pertama surah sejadah. Rakaat kedua bukan sambung surah sejadah, dahri juga. Tempat masing-masing, jangan duduk kucalana gitu. Makna 2 rakaat mesti ada sejadah, kena mesti ada dahri. Ni aturan dia. Ni tak pakai aturan dah, dia pakai pattern sendiri, pasal-pasal sendiri. Hak tu kan ngikut pun pakai turut je. Cuba tanya kat tu imam, kenapa tu imam dah ikut dah ikut sunnah. Ni ngaji pekoh molek ni. Tak ngaji pekoh dak erti bab sunnah ni. Ada ni. Tapi kalau pondok jaga, kita pagi Jumaat dengan dahri, sehingga kan kita makmum, kita pergi lewat,
Rakaat kedua tu imam rakaat kedua. Tak ada sejadah, imam baca dahri. Imam pun beri salam. Kita pun tambah satu rakaat. Sunat kita baca surah sejadah sendiri. Sunat baca surah sejadah. Bila kita tambah rakaat, kita jadi seorang diri. Sunat baca kuat. Orang tengah wirid ni, kita pun baca Fatihah kuat, kita baca pula surah sejadah sendiri. Kita pun surah sejadah lah. Orang pun dengar, sedap dia baca surah sejadah. Dengar depan dia pula imam. Kena? Baca surah sejadah. Ad-Dahri boleh tak tadi rakaat pertama. Masa imam rakaat kedua tu. Dia baca Ad-Dahri kan? Kita rakaat kedua boleh dah. Nak sejadah pula selagi. Tambah rakaat kedua, kita baca surah Ad-Dahri. Ada ni. Tiba-tiba kita pergi rakaat kedua tu imam. Tu imam dia baca surah lain. Bukan baca surah Ad-Dahri. Dia baca surah lain. Rakaat pertama mungkin dia baca surah sejadah. Rakaat kedua dia baca Wadduha je. Contoh. Lepas tu imam beri salam, kita tambah satu rakaat. Kita lepas baca Fatihah, sunat baca sejadah dan dahri. Dua surah dalam satu rakaat. Gitu. Gimana? Minggu depan tu imam baca Wadduha tu, tukar dah lah. Tu sedap lagi dia baca sejadah dengan dahri satu rakaat. Ada ni. Nabi ada dua surah tu nak kena ada subuh pagi Jumaat. Jangan ambil sesurah aja, sejadah kat dulu sejadah juga dah kena gitu. Ni hak dalam ni surah Munafikun. Hak surah Munafikun humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu ni. Ini orang munafik. Mereka itu orang munafik berkata, jangan kamu infak, jangan kamu beri bantuan atas mereka yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau munafik. Selagi dia ikut agama, jangan tolong dia. Ini munafik lah. Tapi orang munafik ni dok tolong duk poket dia. Dok tolong kerana dia duk sama dengan Nabi. Dia tolong apa ke dia? Tapi tolong duit siapa ni? Duit poket dia sendiri. Jangan tolong. Ayatnya, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Sehinggalah mereka tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah beri bantuan. Ini perangai orang munafik. Tapi orang munafik ni kata jangan beri bantuan, jangan infak pada mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan duit poket mereka sendiri. Dengan duit poket mereka sendiri. Ni kita duit orang mah. Kita hanya khidmat sahaja. Kerana orang ikut agama, kerana orang nak jual agama, sekat bantuan ke dia. Ni berat daripada puak munafik masa Nabi lagi. Puak munafik masa Nabi tak mau tolong hak mereka yang bersama dengan Nabi ni dengan duit poket. Ni duit poket sendiri. Tolong apa ke dia? Dia duduk dengan Nabi. Ni puak munafik. Mana? Hak ni kita hanya menjalankan tugas. Kita hanya menjalankan tugas. Yang kita beri tu memang hak mereka. Kita nak ungkit. Bukan kalau kita tolong mereka dengan duit kita sendiri pun ungkit habis pahala. Ingat baikmu hari tu. Susah-susah itu siapa tolong? Nak sekolah itu siapa tolong? Learning. Tengok ungkit hak kita sendiri tu. Hak ni dia hanya nyata je. Ni bantuan-bantuan ni daripada kerajaan. Dia hantar bantuan macam postman je. Hak bantuan tu bukan hak tukang hantar. Postman. Dulu kan atau duit. Dulu postman atau duit kan. Duit tu hak siapa tu? Hak anak di KL tu hantar. Bukan duit postman tu. Postman atau duit tu pun dia makan gaji. Kau postman nak ungkit. Ingat baik Pak Makcik. Saya atau duit. Saya ni ingat saya Makcik. Saya apa mu postman je. Duit tu anak Makcik nak KL tu. Itu seolah-olahnya. Tapi ada orang pesen ni. Dia hanya bertugas. Yang tugas tu dia bayar gaji. Supaya hantar bantuan. Dia nak suruh. Dia ungkit pula. Aku. Kita mau cerita tu. Time buat zoling.
tak buat zalim. Kawan tu nisbah bantuan, kategori, kawan tu lah hak paling layak. Kalau kita kata kalau kategori orang susah, dia lah hak paling susah. Dia lah hak paling susah. Suruh isi borang. Suruh cok, dia cok habis dah, lengkap. Sampai masa boleh bantuan, khising, tak ada bahagian dianya. Macam mana ni? Dia pun kita tanya, kena borangnya buang di orang buat zalim. Bila tanya, nak buat orang lagi dah, tak ada rezeki kamu lah tu. Kehendak Tuhan lah mu tak ada bahagian tu. Kerja zalim sandar ke Tuhan. Ni kosak nak menghalalkan murtad, jangan main. Memanglah hakikinya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tu akidah kita. La mani'a lima a'taita. Tidak ada orang yang boleh menyekat, tidak ada orang yang boleh menghalang akan barang yang engkau kurniakan ya Allah. Dan Allah tetap dah rezeki engkau, tak ada boleh sekat. Tetap rezeki engkau. Tapi tidak ada orang yang boleh beri perkara yang Tuhan tidak, yang Tuhan sekat. Kalau Tuhan kata tak rezeki lah kamunya. Itu hakiki dia. Betul lah. Tetapi kawan tu tak dapat kerana kerja zalim. Kerja zalim dosa besar tu. Dosa dengan Adam. Jangan sesekali nak sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik. Lepas tu macam mana kalau kita pernah buat sukma terdahulu, bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala, gi minta maaf dengan orang yang kita zalim. Allah kalau gitu ramah. Ramah apa? Gi serumah lah. Jangan buat lebar, buat haji, buat umrah. Dosa dengan Adam, haji mabrur sekalipun tak akan lepas. Kalau tak meminta maaf atas dunia, akan merangkak di padang mahsyar. Ini dosa dengan Adam, ingat baik. Ni buat zalim sampai tai tua-tua, buat lebar duduk sejik, duduk ngatik, duduk main sunat, duduk ngaji Quran. Allah sedap dia. Bertaubah ke tidak buat zalim kat orang? Kena pergi minta maaf. Kena pergi minta maaf. Orang yang sepatutnya dapat, tak dapat. Orang yang sepatutnya tak dapat molek-molek ada. Tak ada susah-susahnya, dapat macam-macam. Boleh bantuan belaka. Dapat bantuan ibu tunggal. Kata dapat bantuan ibu tunggal, kawan tu tak pernah belaki pun. Tak pernah belaki pun kawan tu. Andartu. Mana Andartu? Andartu ni andara tua. Mana tak pernah belaki, tapi dapat bantuan ibu tunggal. Hak pelik laginya, dapat bantuan ibu tunggal, pok tunggal ada di rumah. Dapat bantuan ibu tunggal, pok tunggal ada di rumah. Allah kata ni. Ni semua ni kerja zalim lah, kerja menipu ni, mahsyar belaka ni. Bukan kerja halal ni. Ni bukan kerja halal. Tapi mani-mani je. Tanya semayang, tanya jemaah. Ni bohong belaka ni. Ingat baik. Kita dengan anak Adam jaga molek. Dosa kita dengan Adam dibina atas masahah, dia panggil. Dosa kita dengan Allah dibina atas musamahah. Musamahah ni mana mudah-mudah. Kita direct dengan Allah, kita bertaubat dengan Allah, Allah terima taubat mudah-mudah. Dibina atas musamahah. Dosa kita dengan Adam dibina atas masahah. Apa makna masahah? Maknanya kalau kita kata, kalau kita cakap kapung panggil payah kira, kupik payah basa. Mana apa? Kena kita minta maaf dulu, orang minta ampun dengan Allah. Itu maknanya. Faham tak ni? Dosa kita dengan Allah dulu contohnya tidak tutup aurah, contohnya kita direct dengan Allah je lah, bertaubat. Dulu contohnya pernah berjudi, direct dengan Allah lah. Itu bina atas musamahah ni mudah je. Bukan mudah makna tak bertaubat mudah je, ngadak dengan Tuhan. Tapi dosa dengan Adam dibina atas masahah. Masahah ni panggil apa? Kita cakap kapung dia kira macam payah jadi. Tak payah apa kena pergi minta maaf.
Sorang-sorang pergi minta maaf. Boleh buat tak gitu? Tak mau buat pun tak apa atas dunia ni. Tapi kena merangkak di padang mahsyar, kena pergi minta maaf di padang mahsyar. Lepas tu minta maaf di mahsyar, minta maaf gitu je, kena bayar dengan pahala. Pahala habis dah, duk buat zalim orang ramai sangat ni. Dosa kawan tu akan rembah atas kepala kita pula. Sampai masa timbang, ada benda lah congek kot kiri neraka lah apa dia. Tak nak lepas tu, ni biarlah kita merangkak atas muka bumi ni. Carilah minta maaf lah atas muka bumi ni. Malu tak malu pun merangkak atas muka bumi. Jangan merangkak di padang mahsyar. Ni dosa dengan anak Adam. Sebab itulah orang-orang yang bekerja membabitkan dengan orang ramai ni, kena jaga molek hukum hakam. Kita kerja membabitkan orang ramai. Kita berkhidmat membabitkan orang ramai. Khidmat kita tu dibayar gaji oleh orang ramai. Kerajaan bayar gaji tu di orang ramai tu. Mana apa di situ? Maknanya majikan kita yang sebenar adalah rakyat. Orang ni makan gaji dengan rakyat. Jadi majikan sebenar rakyat. Mereka ni adalah pekerja kepada rakyat. Jaga molek. Jangan kita buat bibir kurang. Jangan kita buat bibir kurang. Kena jaga molek. Sebab apa? Kesalahan anak Adam sangat sukar kita nak lepas. Tapi kau ke mana pun wajib kena usahakan juga minta maaf. Itu salah satu daripada rukun taubah dosa kita dengan anak Adam. Jadi tahu buat baik, tolong akulah. Tahu buat naya sekat, tak ada rezeki, Tuhan tetap dah tak ada rezeki, tak ada lah. Disandar kepada Allah Subhanahu wa taala pekerjaan zalim. Haram tu. Buat kerja zalim tu haram, dosa besar dah. Sandar pula perbuatan zalim kepada Allah, haram, dosa besar pula. Hak lain pula dosanya. Qasak nak menghalalkan perbuatan zalim, jadi kufur ni tak ada syak dah. Waliyazabillah. Jadi kitab ni kata iyalah ni banyak jatuh, banyak berlaku ni. Tapi letak tu istimewa raja-raja dan pembesar. Buat benda molek. Buat benda molek. Berjaya. Siapa yang buat? Sayalah. Yang cermerlang, gemilang, sayalah. Tai utuh Allah. Kata pula. Ni manusia apa ni? Tai siap molek. Belum sampai masa serah, boleh serah dah. Siapa yang buat kerja cekap ni? Sayalah buat kerja cekap. Tiba-tiba rutuh. Rutuh Allah. Hak molek saya, hak buruk Allah. Kita hak baik Allah, hak buruk kita. Orang ni hak baik saya, hak buruk Allah. Ni ajaran mana ni? Ajaran mana tu? Kitanya akidah baik jahat Allah. Percakapan kita syariatnya hak baik Allah, hak buruk saya. Ada golongan hak baik, hak cemerlang saya. Siapa lagi dalam dunia ni? Tapi kalau jadi benda hak buruk, Allah. Ada ni. Apa? Watahi ke Allah pula ada hak baik. Bila rutuh contohlah. Ni contoh umum ni, tak ada contoh apa-apa umum je. Contoh umum. Yang ada senyum lah. Kalau contoh umum dia senyum pula. Payah nak contoh. Bila runtuh. Runtuh bagi kerana apa? Kerana gempa bumi. Masya Allah. Kehendak Allah. Sanda kata lah. Kehendak Allah. Gempa bumi. Contohnya. Tapi comel punya comel lote. Runtuh. Kenapa? Kerana berpunca daripada kejahatan manusia. Kecuaian manusia. Ini penyelewengan manusia. Masing-masing aku kata dia apa? Salah menyalah, tuding jari. Akhirnya hak ni tak mengaku, Allah yang kehendak rutuhlah kita, tak ada kuasa. Allah pula jadinya. Pegangan kita bukan runtuh. Bergerak nadi pun Allah, berkelip mata pun Allah, segala-gala Allah. Tapi runtuh kenapa? Kerana kejahatan manusia. Haram, dosa besar, sandar perkara itu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana orang agama? Orang-orang yang ada kuasa menyandarkan perkara buruk pada kehendak Allah. Mana orang agama? Kena beri peringatanlah. Kenapa kamu menyandarkan perkara yang berlaku, yang berpunca dari kecuaian manusia ni kepada kehendak Allah? Diwa Allah ni macam ni. Ni orang duduk berlatih
Tu belatih ni, belatih tinju tu, apa dia panggil tu, gantung tu. Dia buat Allah macam gitu. Sama. Panggil betul gantung. Gitu. Hak baik saya, hak buruk Allah lalu. Ni berat-berat belaka ni. Orang agama kena tegur nah. Haram tu dosa besar. Apa dah sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga. Hak ni benda yang menjadi polemik. Polemik apa dah? Gempok. Orang agama mengatakan bahawa kenaikan harga barang takdir Allah. Ingat tak? Polemik. Kenaikan harga barang takdir Allah. Maka dibantah oleh orang agama yang lain. Dia berlawan. Keluarlah tuduhan kamu Qadariyah. Hak dituduh Qadariyah kata pula balas kamu Jabariyah. Jadi balas dua tu. Hak ni menyandarkan kenaikan harga barang takdir Allah. Hak ni kata bukan takdir Allah. Jangan kamu sandar kepada Allah kenaikan harga barang. Itu hadis Bukhari tu. Nabi SAW menyandarkan kenaikan barang pada masa Nabi kepada kehendak Allah. Tu mafhum dia. Tengok pula konteksnya macam mana. Pada masa Nabi berlaku kenaikan harga barang, puncanya banyak, tapi bukan berpunca daripada kejahatan manusia, bukan berpunca daripada penyelewengan manusia, ketirisan manusia, bukan. Maka Nabi pun sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa kita, kenapa berlaku kenaikan harga barang? Ada tak faktor berpunca daripada kejahatan manusia? Kalau ada faktor seumpama tu haram, kita menyandar kenaikan barang kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pegang percakapan ni. Itu sahaja. Haram. Baloh orang agama, keluarlah pula seorang. Dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Keluar seorang ni, dia bokeh hukum iman yang keenam, dicabut hukum yang keenam. Dia kata orang kafir pun tahu, dia kata kenaikan harga barang bukan qada Allah. Dia cokeh hukum yang keenam, dia ambil macam orang kafir kata. Dia kata orang kafir pun tahu kenaikan barang bukan qada Allah. Jadi dia bokeh hukum iman, dia buat macam orang kafir pula dah. Dia kata orang kafir pun tahu kenaikan bukan qada Allah. Makna bukan qada Allah lah. Itu bokeh hukum iman yang keenam. Orang agama mereka ni. Lepas tu gogang. Apa kesimpulan dia? Betul macam mana? Salah macam mana? Apa kesimpulan dia? Pakai hanyut gitu ya? Hanyut gitu ya? Tak ada. Tu polemik satu Malaysia tu. Bukan polemik Terengganu. Kalau utuh tu polemik Terengganu. Polemik kenaikan harga barang ni satu Malaysia. Mana orang agama? Tapi di situ barulah nyata kadang-kadang pegangan yang terpesong. Oh, kalau kenaikan harga barang takdir Allah, dah bunuh orang, takdir Allah juga. Dah. Kalau bukan takdir Allah. Jadi dia besar ni orang agama belaka ni. Orang agama belaka. Kalau kenaikan harga barang takdir Allah, orang bunuh orang. Kalau tu hakim tanya di mahkamah, kenapa kamu bunuh orang? Takdir Allah. Dia buat gitu lah. Kalau dia kata takdir Allah bunuh orang, tu hakim suruh pingat dulu tu. Kena takzir. Tu hakim. Dia tanya kenapa kamu bunuh orang? Takdir Allah. Tu hakim panggil orang tu suruh pingat dulu. Sebab apa? Haram cakap gitu. Pegangan tetap dah semua daripada Allah. Tapi timbul persoalan, dah kalau kenaikan harga barang takdir Allah, bunuh orang takdir Allah juga. Dah apa-apa? Bukan takdir Allah. Ini orang agama belaka ni. Timbul polemik tu barulah nyata kadang-kadang orang agama pun tak faham sini. Lepas tu nak ceritanya apa dia punya penyelesaian dia. Hak sebenarnya macam mana? Hak sebenarnya segala-gala perkara qada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau perkara tu berlaku berpunca daripada kejahatan manusia, haram kita sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita macam dia lah. Runtuh kerana gempa bumi, sandar kepada Allah, tak ada salah kita. Runtuh kerana kejahatan manusia, haram sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenaikan harga barang sebagaimana berlaku pada masa Nabi, macam-macam punca kenaikan harga barang ni. Kemungkinan dalam perjalanan tu banyak halangan, kemungkinan tempat pengeluaran tu kena bencana, jadi pengeluaran dia terhad. Ada banyak perkara.
Jadi kalau kenaikan kebarang bukan berpunca daripada kejahatan manusia sebagaimana berlaku pada masa Nabi SAW, sandar kepada kehendak Allah. Kalau kenaikan kebarang berpunca daripada kejahatan manusia, jangan sandar kepada takdir Allah. Percakapan, pegangan, segala-gala. Ni sebagai contoh, ni sebagai contoh. Kita buat perbandingan. Orang berlaku kemalangan. Berlaku kemalangan. Kita letaknya sebelah tu tak ada salah apa, sebelah lagi tu dia salah. Hak sebelah ni bawa kereta comel je, titik kening je. Faham tak ni? Hak seorang lagi tu dia bawa laju, lepas tu mengantuk, dia memotong ke akhir tempat. Maka terbabahlah dia, berlakulah aksiden dengan orang hak comel loteng tu. Faham tak ni? Kan biasa berlaku aksiden gitu kan. Hak ni comel loteng ni. Slow je bawa. Tak ada apa-apa. Bukan slow hak marah dia orang tu. Ada juga macam ni. Slow 40 dia bawa. Allah dia ni. Berjujuk kita belakang. Nak motong tak boleh. Tengok-tengok. Orang lelaki kau puang. Faham-faham lah tu. Allah dia bawa slow. Ni maknanya bawa ikut peraturan lah. Mana kalau tepat 60, 70, 60, 70. Comel. Mengantuk tak mengantuk. Tiba-tiba orang alik ni babah. Itu semua qada Allah. Tapi hak comel ni dia boleh sandar kepada Allah. Sebab apa? Sebab bukan kesalahan dia. Hak belah lina tu jangan sandar kepada kehendak Allah. Sebab kamu cuai. Kamu yang salah. Kamu bawa laju. Kamu bawa mengantuk. Kamu motong bukan tempat dia. Kamu salah. Dia tak boleh sandar kepada kehendak Allah. Hak ni boleh sandar kehendak Allah sebab dia tak ada salah. Gitulah bandingan dia. Ada? Jangan sesekali perkara yang berpunca dari kejahatan kita, kesalahan kita, kecuaian kita sandar kepada iradah Allah Subhanahu wa taala, nisbah percakapan, nisbah pegangan, balik pada rukun iman yang keenam, sekalian perkara baik jahat datang daripada iradah dan kudrah Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimasuk pula pada tajuk tiada harus redha atau wajib redha dengan maksiat. Ni kena faham molek ni. Perkara maksiat yang berlaku haram redha satu pihak, satu sudut. Wajib redha pada satu pihak, pada satu sudut. Ni kena faham molek ni. Ini asas-asas fardu ain berlaku ni. Ada ni? Sebagai contoh, anak kita buat benda maksiat. Anak kita buat perkara yang apa? Mencoteng arang. Dan kita orang majlis surah, tiba-tiba anak kita buat satu benda yang memalukan. Itu qada Allah Subhanahu wa taala pegangan. Apabila perkara jahat yang berlaku tu qada Allah, kita wajib redha. Kena terima, jangan ada persoalan. Wajib redha. Jangan dosa, kenapalah Allah hak lain tu baik belakang anak saya ya Allah. Kenapa anak saya seorang ni ya Allah? Apalah Allah buat gitu kepada seorang. Tu haram tu tak redha. Ada ni? Yalah kadang-kadang kan hak lain molek belaka, tak ada perang gini juruh belaka. Ya Allah kenapa ya Allah buat gini seorang ni, kenapa ya Allah? Tu tak redha. Haram, dosa. Wajib redha dari sudut qada Allah. Hak kata baik, hak baik sungguh tu baik dengan agama tu. Bukan baik semayang, puasa, akidah tak ada, ilmu semayang tak ada. Tu dah baik gitu tu. Mana kita kata baik sungguh. Tapi ada seorang. Terimalah itu qada Allah. Mana? Masya Allah budak ni. Ujian. Redha sabar. Dari sudut budak ni, anak ni buat maksiat, pilihan dia. Ikhtiar usaha dia. Haram kita redha, wajib kita marah, wajib kita hukum. Hati pula. Satu maksiat. Satu maksiat ni pandang dua sudut. Dari sudut qada Allah. Siapa kita nak soal? Qada Allah. Kenapa Allah buat gitu dengan anak saya seorang ni? Siapa kita? Wajib redha. Dari sudut anak kita buat maksiat tu, pilihan dia, perbuatan dia. Haram kita redha. Ar-redha bil maksiati maksiatun. Redha dengan perkara maksiat, kita berdosa sama. Macam ada redha situ. Ni ada pula, alah bukan anak kita je buat, anak orang lain buat juga. Dia marah pula cikgu. Cikgu takak anak dia buat benda buruk di sekolah.
Berzina di tangga sekolah. Cikgu takak balik rumah dia. Mak dia tu kan, bukan nak gitu seorang awak gitu. Tengok mak paling kuning. Padang lah. Dia kata bukan nak dia seorang. Ni redha ni. Setuju dengan anak dia. Jangan haram redha, wajib kena marah, wajib kena benci, wajib kena hukum, kena ambil tindakan. Dari sudut pilihan dan perbuatan. Sama tu kita kata maksiat yang dilakukan oleh orang lain, anak yang dia bertanggungjawab kita. Sama juga kita. Qada Allah. Kita masa muda-muda tak semayang, tu qada Allah. Terimalah. Sebab soal ya Allah, semua beratlah ni, banyak nak kena qada semayang. Kenapa ya Allah qadakan saya dulu tak semayang? Susah learning. Jangan redha. Itu qada Allah tu. Terima. Tapi Tuhan qada sekarang ni bertaubat, wajib bersyukur tu. Macam mana kalau Allah matikan pada masa kita tak semayang? Sekarang ni Tuhan qadakan kita sudah belajar, kemudian semayang, kemudian bertaubat, wajib bersyukur. Patut dulu tu redha. Dan sekarang ni susah kena banyak qada. Banyak qada pahala wajib. Pelik apanya? Kita qada tu pahala wajib. Sepatutnya kita qada semayang ni tak boleh pahala sepatutnya. Cuma lepas dosa je sepatutnya. Dah kita tinggal dah semayang kan masa waktu dia dahulu. Kita pun semayang semula. Pahala apa lagi dah muat lewat dah tu kan. Cuma mu tak dosa. Tak ada upah sepatutnya. Dah tu hari pahala wajib, tu hari upah lagi. Pandang ni. Kita buat dosa, ni Tuhan Maha Pemurah. Kita buat dosa, kita bertaubat. Dosa kita buat, Tuhan hapuskan. Kamala zanbala. Nabi kata macam tak dosa. Kita pun bertaubat, Tuhan beri pahala lain pula kita ni. Tengok. Walau kita bertaubat kerana salah kita. Sebab tu taubat tak beri pahala. Hapuskan dosa, tak apa dah. Tak, Tuhan beri pahala suku sakat pula. Gimana apa? Macam kita buat punah barang orang. Contoh. Kita membaiki. Kita hantar balik barang tu pada tuan dia. Tuan dia upah tak kita? Upah apa tak marah pun mujur kita buat punah barang dia kan? Nak upah lagi? Upahlah saya baiki. Muat punah. Pun nak minta upahnya. Marah kitanya. Dia buat punah barang kita, dia baiki, dia minta upah. Apa benda dia ni? Kita tak marah pun mujur kan? Dah Allah dah. Kita buat salah, kita baiki, kita bertaubat, Tuhan beri pahala syukur sakat pula kita ni. Tuhan upah pula. Dah kalau kita banyak solat nak kena qada, pahala wajib belaka tu, bukan pahala sunat. Tapi nak ceritanya, dari sudut Tuhan qadakan dulu kita tak semayang, kita redha bahagian kita. Dari sudut itu pilihan kita tak semayang, tak ada orang paksa. Perbuatan kita tak semayang, kita wajib bertaubat. Dari sudut pilihan kita wajib bertaubat. Dari sudut kejahatan lampau qada Allah, kita wajib kena terima. Pada ni. Ni satu maksiat, satu perkara, jadi dua. Satu wajib redha, satu haram redha. Ni. Ini semua ilmu-ilmu fardu ain belaka ni. Ada tajuk lagi tak kita ni, tidak harus redha dengan makna haram redha atau wajib redha dengan maksiat, dengan satu maksiat yang dilakukan. Ada dua hukum. Satu haram redha dari sudut ikhtiar usaha. Yang kedua wajib redha dari sudut qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ni bicaranya kalau kita buka dalam kitab Penawar Bagi Hati, bicara sifat kitab Penawar Bagi Hati, kitab tasawuf, sifat mahmudah, sifat kepujian yang ke-9, redha dengan qada Allah dibicara ni. Tapi dalam Panti Faridah kita comel. Hak bab redha ni bicara kat sini. Dia bicara bab redha tak redha ni bukan bicara tauhid. Redha sifat hati. Tidak redha maksiat hati. Bukan cerita bab pegangan. Tapi kitab Panti Faridah dibubuh juga di tajuk pegangan. Tapi bukan bicara pegangan, bicara berkaitan dengan ketaatan batin. Kalau tidak redha dipanggil maksiat batin, maksiat dalam ilmu tasawuf. Wallahu a'lam.